menyatakan dia satu api yang bekal di dalam hati. Satu api yang bekal di dalam hati. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis, apabila kau marah, dapat kamu di dalam perasaan marah sangat, terus pergi ambil wudu. Kenapa ya Rasulullah? Dia kata, sebab marahan ini dari syaitan. Marah ini dari syaitan. Dan syaitan Allah ciptakannya dari api dan air, tutukan atau badamkan api. Jadi apabila orang marah, caranya macam mana nak badamkan marahannya? Pergi ambil wudu. Dan dari cara nak kurangkan marah kamu, apabila kamu sudah di dalam keadaan marah, sekarang marah sangat, apabila kau berdiri, duduk. Kalau kamu berdiri, duduk. Kalau kamu marah, waktu kamu duduk, baring terus. Pergi baring. Ini dari hadis Rasulullah. Rasulullah SAW ajar satu sahabat macam ini. Dia menyatakan kepada itu sahabat, apabila kamu marah, di waktu berdiri, duduk. Marahan itu akan kurang. Apabila kamu marah di waktu duduk, jangan duduk lama, terus baring sikit. Dia akan kurang sikit. Apabila kamu di waktu pun baring tak kurang, pergi ambil wudu, dia akan kurang insya-Allah. Atau ambil lagi, atau kalau lagi bagus, salat 2 rakaat. Ini terus marahan pergi dari kamu. Al-ulama menyatakan ini satu faedah. Manusia di dalam keadaan marah empat manusia. Di dalam 4 keadaan. Ada satu orang marah cepat, tapi dia balik tu cepat. Ada orang marah cepat, dia cepat marah, tapi dia balik cepat. Ini seperti Sayyidina Musa. Ada orang marah lambat, marah kecil dia, bising dia sama dia, buat apa-apa sama dia tak marah cepat. Dia lama, perlu waktu lama baru dia marah. Dan dia balik marah. Dia tak marah cepat, dia boleh sabar, Masya Allah. Tapi apabila dia marah, perlu waktu masa yang panjang untuk kita nak dia reda. Kita buat macam ni, kita minta maaf, dia tak mahu bagi maaf. Ini pun yakni kurang pun, sebab yang bukan yang lagi bagus. Sekarang yang marah cepat, balik cepat. Ini marah slow, lambat, balik lambat. Okey, yang ketiga, marah cepat dan balik lambat, atau berdamkan marahan dia lambat. Ini yang paling teruk. Ini yang paling teruk di dalam manusia. Dia satu keadaan sahaja macam ni, atau satu keadaan biasa, atau anaknya, atau isterinya, atau siapa kawannya, dia terus marah cepat. Dan dia tak balik cepat, tak rasa reda cepat, tak mahu maafkan cepat. Dia perlu masa yang panjang baru dia bagi maaf atau benarkan. Yakni dia marah cepat, tapi dia balik lambat. Tapi yang paling bagus, yang tinggi, iaitu pun sifat Nabi Muhammad SAW, iaitu yang marah lambat. Lambat dia marah, dia tak marah cepat, dia sabar, dia boleh tahan. Lama boleh tahan, dia sabar. Dan apabila dia marah, dia terus cepat balik. Kalau ada orang cakap maafkan, dia terus maaf. Dia terus bersihkan hati, dia terus padamkan marahan dia. Macam tu. Ini marahan perlu sabar. Jadi kita perlu sifat sabar. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqna sabr. Sebab sabar itu dari iman. Dan siapa-siapa yang kurang sabar, ketahuilah kamu kurang iman. Apabila kamu ada sabar, boleh tahan lama, seperti Nabi Muhammad SAW, seperti orang saleh yang awliya, kamu yakni ada satu bahagian dari iman, atau satu perasaan atau iman yang kuat, yang besar di dalam hati kamu. Banyak cerita-cerita tentang sabar dan tentang lambat marah, tetapi saya rasa tak tahu ada lagi tahan, ada lagi sabar. Boleh dengar tak? Tak nak buat periksa. Ada lagi sabar? Boleh tak? Boleh dari hati atau dari lidah saja?
Kita mau jujur terus. Okey, kita habiskan ini dengan dua cerita insya-Allah tentang sabar. Cerita yang pertama dari mengenai Al-Imam Al-Hasan. Al-Imam Al-Hasan anna Sayyidina Ali bin Abi Talib anna Fatimah Az-Zahra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali dia duduk di dalam satu kelas macam ini. Dia berikan kepada orang ilmu. Kemudian datang satu orang yang hatinya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah rusakkan hatinya oleh bencian ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah. Ini satu sifat munafik. Menjadi orang munafik apabila dia benci ahli bait. Kalau benci ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar, menjadi orang munafik. Ini orang satu datang di hujung majlis, berdiri tak mahu duduk. Al-Imam Al-Hasan terus dia tahu ini orang macam marah, mahu hina. Dia terus menjerit di depan semua orang. Dia hinakan Al-Imam Al-Hasan. Al-Imam Al-Hasan dia anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah. Ibunya Sayyidatina Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tarbiyahnya oleh Rasulullah. Dia tarbiyah di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu orang dia hina Rasulullah. Dia hina Al-Imam Al-Hasan. Dia hina, dia panjang dia cakap, dia sampai yang sebelah Al-Hasan mereka marah, mereka mau bangun, dia cakap gitu. Dia tak bagi siapa-siapa boleh balas pun, walaupun oleh perkataan, tak boleh, diam. Dia sambung bagi cerita ilmu, bagi tafsir, bagi hadis, bagi tahadduts, bagi fiqh. Dia cerita ilmu kepada orang yang depannya. Kemudian itu orang yang marah yang di belakang, dia tak tenang. Dia lagi marah nanti. Apabila Al-Imam Al-Hasan tak balas kepadanya, dia lagi marah. Dia kata, wahai kamu, maksud saya kamu lah. Maksud saya kamu lah. Saya hina kamu lah. Faham lah. Al-Imam Al-Hasan dia kata, ya, saya tahu kamu maksud saya dan saya maafkan kamu. Terus dengan tak ada apa-apa pun, dengan senyum, dia senyum kepadanya. Dia kata, saya tahu kamu maksud saya dan saya sudah maafkan kamu. Ini ceritanya bersama Al-Imam Al-Hasan. Macam mana dia boleh tahan. Lama tahan pun dia teruskan, dia maafkan. Walaupun itu tak minta maaf, dia terus maaf. Ini maqam tinggi. Macam mana sabar, macam mana tahan lama. Cerita yang kedua, Al-Hasan, abangnya, adiknya Al-Husain. Al-Husain anaknya Ali Zainal Abidin. Namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, anak Al-Husain, anak Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali dia mahu masuk Al-Madinatul Munawwarah. Dia keluar pergi tak tahu mana dakwah. Dia balik mahu masuk Al-Madinah, ada satu orang jahat belakangnya, dia asyik hina. Engkau jahat, engkau tak tahu apa, engkau buat ini, engkau kata ini, mari dia hina di belakang dia. Al-Imam Al-Hasan diam sahaja. Al-Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia diam ke atas kudanya. Dia jalan, dia buat macam ni. Sehingga sudah sampai kepada pintu Madinatul Munawwarah mahu masuk. Al-Imam Ali Zainal Abidin berhenti. Dia menyatakan kepada itu orang yang jahat, wahai saudaraku, engkau sudah habiskan semua yang mahu cakap dan hina atau belum lagi? Dia jawab, tak, belum lagi. Saya takkan habis, saya asyik hina kamu. Dia kata, okey, tapi lagi bagus habiskan sini. Saya tak mahu masuk dalam Al-Madinah ditinggal kamu hina saya di depan orang, sebab ramai orang sayang saya sana. Saya takut mereka pukul kamu. Ya Allah, tengok macam mana akhlak. Dia pun jaga, bukan orang yang